sekarang ini apa yang kita akan buat nanti pada bahagian menu ni adalah kita punya menu-menu. Apa yang kita buat pada artikel ini, okey, di dalam artikel ini selain daripada teks, okey. Baik. Kalau cikgu buat satu teks baru di sini, okey, paragraf borang daftar. Contoh ya, cikgu save. Okey. Kalau kita isytihar paragraf, dia akan jadi perenggan baru ya, perenggan baru. Okey. Kalau kita tak nak gunakan perkataan paragraf, kamu boleh gunakan break, BR. Okey, ini pun adalah selang kepada memulakan pada baris baru ya. Okey. Okey, cikgu refresh. Ini pun dikira selang ya. Walaupun ini bukan paragraf, tapi cikgu letak break di sini, dia akan selang juga ya. Okey, dia akan selang juga. Untuk buat hyperlink, kamu tulis A ataupun anchor, kamu tekan tab. Okey, contoh kita akan buka borang.php. Perkataan di sini ni kita pindahkan sini. Okey, klik di sini, save. Dia akan jadi beginilah. So bila kita klik di sini, dia akan buka fail yang bernama borang.php. Fail tu belum ada, so dia tak found lah ya. Okey. Begitu juga kalau kita nak buat menu-menu ini, menu utama, so kamu dah tahu nak selang dia tu ialah break. Okey, kamu kata laman utama ya. Kamu tekan A dahulu, iaitu index.php. Ini ialah laman utama. Okey. Kalau kamu nak letak di belakang pun tak apa, break ini. Dan kamu boleh buat beberapa menu. Ini yang basic dulu ya. Cikgu belum nak gunakan yang lain. Okey, yang kedua ni borang. Yang ketiga ni katakan papar ya. Okey, save. Okey, ini lain-lain lah ya nama dia. Ini borang. Ini papar. Okey, so dia akan jadi seperti inilah. Kita ada laman, kita ada borang, kita ada papar. Yang kita nampak ada gerak-gerak bertukar warna tu tadi yang A hover tu ya. Kalau kamu masih ingat tadi, kita bagi tahu ada nav, side nav, ada A. Bila kita ada gunakan A, maksudnya dekat coding kita tu ada A, dia akan gunakan kesan yang seperti ini, iaitu apabila kita lalu, dia akan tukar menjadi putih. Dan kalau kamu nak ada decoration, bagilah. Sekarang cikgu tak adalah nak bagi decoration dan sebagainya ya. Okey ya. Asalnya dia putih, dia bertukar jadi warna ini ya. Baik, untuk kod warna, macam mana cikgu dapat kod warna ini? Kamu boleh buka HTML coding code ya. Kamu Google lah, senang. Kamu cari HTML code color. Ni. Yang paling senang ialah inilah yang atas sekali ni. Okey, ini adalah contoh warna ini, coding dia 33AFFF. Kamu boleh pilih mana-mana warna. Contoh kamu nak tukar warna tu kuning ya. Kuning. Kuning ni kod dia ialah FFFF33. Okey, kamu boleh gunakan ini. Kita pindahkan dekat kita punya ni. Jangan lupa tanda hashtag tu ya. Okey, FFFF3. Okey, cikgu save. Refresh ya. Sekarang kuning lah. Ikutlah kita nak warna apa ya. Itu sebab cikgu kata walaupun kita tak perlu tahu CSS, tak perlu belajar, tapi kita kena sedikitlah explore supaya kita boleh ubah suai kita punya coding ini ya. Dalam kita punya sukatan pelajaran memang tak perlu belajar CSS, tapi oleh kerana apabila kita bangunkan aplikasi, kita nak gunakan dia, kita studylah sikit dia ya. Tapi jangan risau, dalam peperiksaan tak ada. Okey, ini contoh menu. Kalau kamu nak bagi cantik, kamu boleh buat header dekat sini ataupun header dekat sini. Ingat lagi tadi macam mana nak buat header. Masukkan perkataan image ya. Okey, cikgu padam yang ini.
Cikgu gunakan img. Cikgu dah ada folder image tadi. Dalam tu cikgu ada header.png. Okey, untuk fail grafik, kamu boleh gunakan fail PNG, boleh gunakan fail JPEG. Kalau kamu gunakan bitmap, nanti besar sangat saiz dia ya. Okey, baik. Kamu lihat, jika ada apa-apa perubahan, contoh cikgu ubah borang daftar pelajar ya. Cikgu ada buat penambahan, kamu lihat, pada Sublime ini, tanda pangkah tu dia berubah menjadi bulat ya. Maknanya, apabila dia masih tanda bulat, maknanya kita belum save dia. Jadi peringatan, mana-mana kamu nampak ada tanda bulat-bulat-bulat tu maksudnya kamu belum save. Apabila kita dah save dia jadi pangkah seperti itu, barulah kita boleh view dia selepas kita save ya. Okey, ini contoh aplikasinya. Ada perkataan APS 2022. Nanti kalau kamu nak buat footer buatlah di situ. Kalau dalam contoh cikgu dalam buku tu cikgu buat header pada nav kan. Boleh kamu nak buat header di mana-mana boleh, bergantung kepada kreativiti masing-masing. Akhirnya nanti walaupun kita belajar coding yang sama, persembahan setiap orang nanti berbeza. Kerana apabila kamu faham, kamu akan ubah suai ikut cita rasa dan kreativiti masing-masing ya. Okey, baik. Seterusnya cikgu nak tunjuk macam mana kita nak pergi ke page-page yang berikutnya menggunakan dua file yang sama ini ya. Okey, sekarang ni kalau kita lihat, kita sudah ada indeks. Senang saja apabila kamu tunjuk di bawah sini, kamu lihat di sini dia ada keluar address dia. Yang ini dia akan pergi dekat index.php, folder aplikasi Azmi. Yang kedua ni dia akan cuba cari file yang bernama borang PHP. Yang ketiga ini dia akan cuba cari file yang bernama papar.php. Oleh kerana kita ada file yang kedua dan ketiga, macam mana kita nak buat file yang kedua? Kita rename saja file ini ya. Okey. Contoh cikgu save as, dia menjadi borang.php. Yang kita perlu ubah adalah ruangan di bahagian dalam ini. Sebab kita nak tukar dia menjadi borang sekarang ya. Okey, kita boleh kata, kamu boleh kata ini sebagai H1 tajuknya ya. Borang daftar, borang daftar. Contohlah ya. Borang daftar, dan di bawah ni nanti ada form. Jadi cikgu akan tunjukkan kat kamu macam mana membina form selepas ini ya. Okey, kita save. Jadi bila kita klik pada borang, sekarang dia dah keluar borang daftar. Nanti di bawah sini ada form dan ada button ya. Okey, baik. Jadi semua orang sekarang ni boleh buat file yang seterusnya, iaitu borang.php. Caranya tadi ialah kamu buka kamu punya indeks ini, save as, dia menjadi borang.php. Kamu padam ruangan di dalam artikel ya. Lihat ya, apabila cikgu tunjuk artikel yang atas, dia akan ada garisan artikel yang bawah. Maksudnya dari sini sampai sini ya. Itu sebab jika kita ada satu coding yang panjang, kita tak tahu kat mana hujungnya, kamu klik pada pangkal dia dan dia bagi tahu di mana hujung dia. Ya. Begitu juga dengan anchor. Cikgu klik awal, dia akan bagi tahu hujung dia kat sini. Ya. Begitu juga dengan paragraph, dia bagi tahu hujung dia dekat situ. Okey, so kita akan tinggalkan file header, kita padam yang lain ni. Okey. Dan kamu tulislah seperti tadi ya, seperti ini. Borang daftar. Okey, seterusnya pendaftaran adalah berjenis input. Jadi biasanya dalam satu aplikasi kita ada page untuk input, kita ada page untuk output. Kemudian mungkin kita ada page untuk search, page untuk utility dan sebagainya, logout, login dan sebagainya ya. Okey, so cikgu nak buat yang senang dahulu. Okey, macam mana kita nak buat borang ya? Okey, ingat lagi cikgu dah ajar kepada kamu beberapa keyword tadi, iaitu nak mulakan sama ada HTML ataupun PHP. Kemudian adalah yang lain-lain tadi, iaitu elemen HTML. Sekarang cikgu nak ajar kamu form ya. Okey, untuk membuat ataupun menggunakan antara muka input, kita mesti ada form. FORM, kemudian kamu klik button tab. Seperti biasa, bila kamu klik form, kamu dapat hujungnya iaitu /form. Kamu lihat ya, kalau dia buka tu H1, tutup dia /H1. Ya. Sama juga dengan artikel, nav, body, HTML dan lain-lain ya. Jadi buka form, tutup form.
Yang tak ada tutup ni ada dua sahaja. Yang pertama ialah image. Kamu lihat image, dia tidak ada tutup. Yang kedua adalah break. Klik break ni pun dia tidak ada tutup. So kalau, tapi tak adalah sekarang ni dalam sukatan tingkatan 4.5 kita tak ada tanya HTML ya. Kalau dulu kamu masa belajar tingkatan 2 memang ada ditanya. Kalau penanda tutup kepada tag, okey, ini kita panggil HTML tagging ya, ataupun tag. Kalau buka tutup dia palang ya. Okey, so yang tak ada tutup dua saja, image dan juga break ya. Mungkin kita akan jumpa lah nanti kemudian ada lagi yang tak ada tutup ya. Tapi setakat ni yang kamu tahu, yang lain semua ada penutup dia. Yang tak ada tutup ialah break dan juga image ya. Kamu jangan ada pula slash image ini, tak ada ya. Break ada slash break, tak ada ya. Okey, so kita mulakan macam mana nak buat form ya. Okey, baik. Yang pertama, biasanya kita ada label ya. Contoh nama. So kita tulis label dahulu, label. Sini nama penuh. Okey. Label nama penuh. Bila cikgu save, di dalam paparan dia akan jadi begini, nama penuh. Ada titik, kemudian macam mana kita nak menghasilkan kotak ya. Kotak tu kita kenali sebagai input ya, input. Input kalau kotak dia adalah teks. Kalau kita nak gunakan dia sebagai umur, mungkin kita pilih number. Kalau kita nak kata laluan, itu password. Kalau kita nak masukkan email, itu email. Kalau kita nak menggunakan pilihan yang kita dah sediakan, contoh macam jantina, kita boleh gunakan radio ataupun checkbox dan sebagainya ya. Okey, baik. Selepas kita tulis input, kamu klik pada kekunci tab. Dia akan tanya dia punya type. Tadi cikgu dah beritahu ada beberapa type ya. Okey, type yang pertama adalah berjenis kotak ya, itu adalah teks. Dan jangan lupa namakan dia. Mungkin kita kata input 1. Dia input yang pertama, dia adalah untuk masukkan nama. Tapi kalau kita takut keliru, kita boleh tukar dia terus menjadi apa benda yang kita nak tu. Nama. Contoh nama pelajar. Contoh ya. Okey. Jadi ini bila saya save, kita paparkan kat sini, dia ada kotak. Nampak ni? Oh, kotak ni pendek. Okey, nak panjangkan dia, tambah dekat dalam tu size. Okey, kamu tulis itu 45. Save. Kita lihat dia panjang sedikit. Ya. So dia akan berjenis teks. Untuk memulakan input yang baru, jangan lupa kita selang ya. Okey, jangan lupa kita selang. Kamu dah tahu selang tu adalah break. Kalau nak 2 kali selang, 2 kali break. BR. Kemudian masukkan label yang kedua. Katakan tingkatan. Tingkatan. Okey. Kita lihat dekat sini. Kita belum save. Nampak tu dia bulat. Bila cikgu refresh, dia tak ada berubah. Dan jangan lupa kita save ya. Bila kita save baru dia hilang bulat itu. Dan cikgu refresh, dia dah keluar yang barulah, tingkatan. Baik, untuk tingkatan, cikgu nak gunakan dia berjenis selection ya. Yang tadi kita nak gunakan input, sekarang kita nak gunakan selection. Selection ni maksudnya, jawapan kita dah sediakan, pengguna tinggal pilih. Okey, type perkataan select, kemudian tekan tab. Okey, kita ada beberapa pilihan. Pilihan adalah option, tulis option, kemudian tekan tab. Katakan yang pertama, tingkatan. Okey, katakan ini untuk pendaftaran pelajar baru ya. Jadi tingkatan 1 lah ya. 1 merah katakan ya. 1 merah. Option yang kedua, 1 biru. Okey, yang ketiga, option 1 kuning. Okey, contoh kita ada 3 pilihan sahaja. Jangan lupa save dan refresh. Dia akan keluarlah pilihan-pilihan itu, sama ada 1 merah, 1 biru ataupun 1 kuning. Okey, baik, seterusnya. Jangan lupa selang ya. BR. Kemudian ini untuk, katakan untuk sukan ya. Okey, label rumah sukan. Okey, so dia akan pilih rumah sukan dia pula ya. Okey. Baik, rumah sukan. Kalau kita nak selang di sini, selang yang rapat,
satu selang. Kemudian cikgu nak buat input yang jenis kedua, iaitu berjenis radio ya. Okey, kita namakan radio di situ. Radio, namanya rumah. Okey. Rumah apa ya? Merah ya. Merah. Okey, kita tengok jadi tak dia. Okey, nampak tu merah. Kalau kita ada rumah lain lagi, kalau nak turun ke bawah kita selang, kalau tidak kita teruskan ke tepi ya. Kamu letak palang, input lagi berjenis yang sama. Okey, masih lagi rumah, nama mesti sama ya. Yang berbeza value dia je. Biru. Okey. Dia akan jadi begini. Lepas merah dia biru. Kalau kamu letakkan dia BR, dia selang ke bawah ya. Bergantung bagaimana kamu naklah nanti ya. Okey, merah, biru. Okey, kita masukkan dua lagi. Paling senang kamu boleh copy saja. Kalau coding tu sama, kamu copy saja, tukar dia jadi kuning dengan hijau. Okey, save ya. Biasanya kita akan letak satu sahajalah pilihan ya. Okey. Dia akan pilih satulah saja mana kita nak ya. Okey. Dan jangan lupa selang untuk yang seterusnya. Okey. Okey, cikgu rasa cukup yang itu untuk kali ini. Dan pastikan kita ada satu butang. Boleh juga dua butang. Butang pun berjenis input juga ya. Input. Tapi type dia adalah submit. Okey, ini katakan daftar. Okey, value. Ini adalah perkataan untuk kat dalam tu. Daftar huruf besar ya. Save. Dia akan jadi daftar lah. Daftar. Okey. Kalau kamu nak namanya enter, boleh juga. Okey ya, save. Dia akan jadi enter. Ikutlah kita nak nama apa. Ini adalah input. Jadi kita boleh sekarang bergerak kepada index. Dan yang kedua, input. Kalau kita nak gunakan link tadi pun dah boleh. Klik pada link ni, dia akan buka juga borang ini. Sama ada kita nak klik pada borang untuk buka borang, ataupun kita klik pada link yang kita buat awal-awal tadi, masih juga boleh buka borang ini. Seterusnya cikgu nak tunjuk papar ya. Papar adalah kita mengeluarkan ataupun memaparkan ataupun menghasilkan output page ya. Tetapi sebenarnya untuk menghasilkan output page ni, kita kena ada data dahulu di dalam database. Tapi hari ini cikgu tunjuk ni data dummy ya. Cuma cikgu nak tunjuk kepada kamu macam mana nak buat paparan. Yang paling mudah adalah dengan menggunakan jadual ya. Sebab kita panggil dia daripada jadual. Kalau kamu ingat ataupun kamu pernah buat, cikgu kamu ada tunjuk macam mana jadual-jadual dalam database MySQL ya. Iaitu dia menggunakan antara muka pengurusan PHPMyAdmin. Jadi kat dalam tu ada database dan ada table. Setiap table dia ada lajur-lajur dan ada nama-nama field kan. Okey, tapi kita akan jadikan dia dalam bentuk paparan. Kita masih ada lajur-lajur iaitu table-table dan juga field ataupun nama-nama, header dan juga ruang-ruangan untuk paparkan data ya. Okey, baik. Kalau kamu dah dapat ataupun dah faham tentang input, sekarang kita lihat pada output. Sekarang kalau kita klik menu output, dia belum ada. Sebab kita belum buat dia punya file dia. Sama seperti tadi dan juga seterusnya nanti, apabila kita nak ubah suai file kita, kita masih gunakan framework yang sama. Iaitu sama dengan index ni juga. Kita padam perkataan yang berada di bawah header ini dan kita akan tukarkan dia nanti dengan jadual data. Dekat situ nanti kita akan keluarkan jadual data dan kita save as dia menjadi nama seperti nama yang kita rancang pada kita punya navigasi, iaitu papar.php. Jadi bila kita save as, jadikan dia papar.php. Save. Jadi dia akan keluar jadual data. Jadi bila kita klik pada papar, dia akan keluar jadual
data. Macam mana kita nak dapat seperti ini, huruf besar dan sebagainya? Okey, kamu jangan lupa kita bagi tahu ini adalah H1. Baru kita kata jadual data. Okey, contoh. Save. Jadi jadual data. Jadi cikgu akan tunjuk kamu macam mana buat table ya. Okey, baik. Ingat ya, kalau borang tadi form, kalau jadual itu table. Okey, tulis table. Yang ini cikgu kena ajar kamu slow-slow sikit sebab dia macam susah sikit. Table. Okey. Table ni dia ada dua. Satu dia row, satu lajur, satu baris dan satu lajur ya. Lajur tu division, divide, ataupun kalau baris tu row. Jadi kita ada table row, kita ringkaskan sebagai TR. TR tu adalah dia punya row. Di dalam setiap row tu sekurang-kurangnya mesti ada satu bahagian. Itu TD. Sekurang-kurangnya dia macam ni ya. Okey, supaya dia nampak di dalam table tu kita bagi tahu border sama dengan 1. Okey, macam mana cikgu buat? Sekali cikgu tunjuk. Okey, kamu pergi dekat arahan table yang mula-mula ya. Tagging table tu, kamu tekan space, kamu tulis border. Oleh kerana kita punya sublime text ni dia user friendly, kamu tulis B dia dah ada bagi pilihan. Kalau kamu malas nak tulis, kamu klik saja border. Dia terus keluar tanda equal dan tanda double quote, buka dan tutup. Di tengah-tengah je tu kamu letak 1 untuk border nipis, 2 untuk border tebal, 3 untuk border tebal ada dia punya shadow. 4, 5, 6 tu kamu tengoklah macam mana dia keluar ya. Tapi cikgu nak pakai border 2 lah hari ni, border 2 ataupun 1 lah, 1 ya. Okey, save. Sekarang kita tengok macam mana dia keluar. Ini sebenarnya dia kecil sebab di dalamnya tidak ada apa-apa perkataan ya. Contoh kita tulis itu bilangan. Save. Baru dia besar. Bila dia tidak ada tulisan, dia kotak kecil je. Okey, cikgu letak bilangan. Okey. Baik. Kalau bilangan, jangan kita gunakan TD ya. Kita tukar ya. TH. Table header. Okey, tak apa. Kita save dia. Kamu betulkan dia. Dia terus jadi huruf bold ya. Bilangan tu terus menjadi bold. Jadi di bawah dia nanti kita ada TR, baru TD. Selepas header di bawahnya tu baru TD, iaitu bilangan yang pertama lah 1. Save. Dia akan jadi seperti ini. Bilangan di bawahnya 1. Okey, oleh kerana katakan row 1 ni masih belum habis, ada lagi beberapa kolom. Contoh bilangan, nama, apa tadi? Tingkatan. Kita tengok dekat form kita tadi. Nama, tingkatan, rumah sukan. So dia ni pun ada 3, bilangan, nama, tingkatan, rumah sukan. Jadi kita boleh buat seperti ini. Kalau nak nampak cantik ya. Okey, cikgu enter dia ke situ. Ni, nampak dia pun dah pandai dah. Itu kita namakan sebagai indensi ya. Bila dia berjenis TR, dia satu baris ni TR je. Kalau dia berjenis TH, TH, nanti dia satu baris tu TH je. Okey. Kita ada 3 tadi kan. TH. Maksudnya sini bilangan, sini nama penuh, di sini tingkatan, dan di sini rumah sukan. Baik, walaupun cikgu tulis arah ke bawah seperti ini, sebab bila kita mengikut keselesaan kita nak mengikut ya. Jadi ini TR, ini TH, cikgu tulis arah ke bawah. Tetapi paparan dia adalah dalam satu row panjang macam tu. Ini kita panggil satu row. Ia ada nama penuh, tingkatan, rumah sukan, bilangan. Begitu juga untuk row yang kedua. Ini adalah row yang kedua. Kalau kamu ada row yang ketiga, kamu copy sahaja dia menjadi row yang ketiga. Tetapi bilangannya 2 lah. Tetapi kamu jangan lupa, di dalamnya nanti ada data ya. Okey, ini pun di dalamnya ada data. Okey, data yang pertama
adalah bilangan. Data yang kedua adalah nama penuh dia. Contoh nama penuh dia Muhammad Azmi. Okey, orang yang kedua ni pun nama penuh dia katakan Maizun lah. Maizun. Okey, kemudian tingkatan TD kita tadi ada pilihan satu merah ya. Satu merah. Dia ni TD satu biru. Contoh ya. Satu biru. Kemudian rumah sukan TD, dia ni mungkin rumah Hang Jebat. Ini TD rumah Hang Tuah. Contoh ya. Okey, save. Kita lihat paparan yang terhasil adalah walaupun tadi kita tulis dia ke bawah ke bawah ke bawah, tetapi paparan ni akan menjadi ikut row dan lajur dia ya. Kolom lah. Okey, baik. Tetapi data yang sebenar nanti dia akan panggil daripada database. Ya. So itu cara tulis dia dengan PHP lah. Tapi untuk hari ini cikgu nak bagi tahu kamu macam ni lah cara buat table yang asas, dan nanti bila kita tukar dia jadi PHP, kamu dah tak keliru di antara table, TR dia punya row, TH untuk yang baris pertama sahaja ya, TH. Okey, TD adalah yang selain-selainnya tu. Kalau ada 100 baris, kita akan ada 100 lah TD ni dekat dalam satu TR. No. Kalau 100 baris, ada 100 TR. TR ni kita ada 100 ke bawah panjang ya. Tapi kita jangan susah apabila dengan menggunakan PHP, sebab PHP adalah berjenis pengatur caraan. Jadi kita boleh gunakan arahan while, iaitu selagi. Selagi ada data ke bawah. Jadi satu arahan, walaupun dia ada 100 baris, arahan PHP dia ada satu je. Dan dia boleh menghasilkan 100 row. 1000 row pun boleh. Ya. Baik. Jadi kita sudah ada input dan output. Jadi cikgu bagi tahu kepada kamu bahawa untuk menghasilkan sesuatu aplikasi, kita ada index, ada output, ada input dahulu baru ada output. Kesemua-semuanya ni sebenarnya dia akan mengisi maklumat tu masuk ke dalam data.